أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يا الله 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 الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama-sama kita mulakan dengan nama Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min 'ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattahu ya alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين آمين أما بعد Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin pada pagi ini, kerana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita nyawa kehidupan pada pagi ini, berikan kita kesihatan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah berkati umur kita dan sama-sama kita niat tuan-tuan ya, dengan kebaikan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kebaikan kesihatan ni kita nak manfaatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata tuan-tuan ya. Kita nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala semata-mata tuan-tuan ya. Jadi kita sentiasa berusaha untuk tidak menjadi hamba selain kepada hamba Allah tuan-tuan ya. Kita tidak mahu menjadi hamba syaitan, hamba nafsu, hamba dunia tuan-tuan ya. Jadi sama-sama kita niat dalam hati kita hari ini masih lagi diberikan kehidupan untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah dengan jiwa kehambaan yang semakin diredai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan ya. Tuan-tuan, niat ni tuan-tuan walaupun kita belum lakukan sudah pun diberikan pahala oleh Allah, dan niat itu adalah suatu doa hakikatnya tuan-tuan ya. Jadi pada pagi ni tak apa, kita niat terus untuk satu hari kita ni sebelum sampai kepada tidur kita pada malam karang, kita niat dah nak buat kebaikan yang banyak dan sebagainya, sudah pun dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Bila kita niat je sudah diberi pahala. Bila kita buat apa yang kita niatkan itu, maka lebih-lebih lagi lah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Baik, jadi pada pagi ni tuan-tuan kita sambung pengajian tasawuf kita mengenai dengan bab mata tuan-tuan ya. Semalam kita dah cerita macam mana perlunya mujahadah dalam kita nak menjaga mata kita ni, perlu mujahadah yang sangat kuat tuan-tuan ya. Baik, semalam kita dah sebut mengenai dengan kelebihan menjaga mata dan sebagainya tuan-tuan ya. Hari ni kita nak tengok tuan-tuan ya, apa kelebihan-kelebihan mata, faedah-faedah mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tuan-tuan ya. Pada hakikatnya mata ni tuan-tuan, tidaklah Allah menjadikan mata ini melainkan sebagai wasilah untuk kita dekat diri kepada Allah tuan-tuan ya. Dia begini tuan-tuan, tentang ayat Al-Quran yang kita sedia maklum ya, tentang ayat tersebut. Kita biasa faham ayat tersebut dengan satu maksud je. Sebenarnya maksud dia umum tuan-tuan ya. Ayat tentang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidaklah aku ciptakan kamu wahai jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beramal ibadah kepada aku tuan-tuan ya. Baik, ayat ni tuan-tuan, Allah kata kalau bukan kerana semata-mata untuk beramal ibadah kepada Allah, kita ni tidak akan diciptakan oleh Allah. Tak ada dekat dunia pada hari ni tuan-tuan. Jadi kita jangan faham maknanya Allah ni buat kita hanya semata-mata kita tu Allah buat untuk beramal ibadat, bukan semata-mata kita sahaja tuan-tuan ya. Bahkan lebih umum daripada tu lagi tuan-tuan ya. Maksudnya bukan sekadar Allah menciptakan kita untuk beramal ibadah kepada dia, bahkan Allah ciptakan mata pun adalah untuk beramal ibadah kepada dia. Allah ciptakan telinga pun adalah semata-mata beramal ibadah kepada dia. Itu maksud ayat tu tuan-tuan ya. Tidaklah aku ciptakan kamu wahai jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba kepada aku. Maksudnya tidaklah aku ciptakan mata, tidaklah aku ciptakan telinga, tidaklah aku ciptakan mulut, tidaklah aku ciptakan tangan, tidaklah aku ciptakan kaki, pun sama tujuannya, melainkan adalah semata-mata untuk beramal ibadah kepada Allah. Itulah landasan kita yang sebenar tuan-tuan ya. Kalau kita pergi lagi luas, tidaklah aku beri kamu harta, tidaklah aku beri kamu pangkat, tidaklah aku beri kamu ilmu, melainkan semua aku ciptakan supaya semua perkara itu menjadi ibadah kepada aku. Tuan-tuan, lagi luas tuan-tuan, tidaklah aku ciptakan umur kamu, tidaklah aku ciptakan masa bagi kamu setiap saat, melainkan semuanya untuk ibadah kepada Allah. Itu maksud ayat tu sebenarnya tuan-tuan, kita kena luaskan. Tuan-tuan, maknanya memang diri kita dan alam ini tuan-tuan semuanya sebagai wasilah untuk kita mendapat keredaan Allah, ataupun untuk diri kita semakin lama semakin dekat kepada Allah tuan-tuan ya. Kalau kita pergi kepada ahli keluarga kita, tidaklah aku berikan kamu isteri
Tidaklah aku berikan kamu anak-anak, melainkan isteri dan anak-anak juga adalah sebagai jalan untuk kamu menjadi hamba aku. Maksudnya ada isteri menjadi wasilah untuk kita semakin dekat kepada Allah. Pendek cerita, hidup kita seluruhnya adalah Allah ciptakan untuk kita menjadikan semua perkara ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Itulah hakikatnya tuan-tuan ya. Jadi jangan kita faham ayat tu kita je. Tidaklah aku ciptakan kamu. Kamu tu maksud tubuh badan kita je. Bukan setakat tubuh badan kita, semua sekali. Masa, umur, mata, tangan, kaki. Kerana hakikatnya tuan-tuan, kehidupan kita ni hanyalah satu perjalanan sahaja tuan-tuan ya. Itulah hakikat sebenarnya. Yang mana perjalanan kita ni sedang mengumpul sebanyak-banyak bekalan. Dan akhirat itulah adalah tempat kita yang hakiki. Perjalanan kita ni, hujungnya tuan-tuan, sampai tak sampainya, hujung esok lah. Ada orang sampai ke syurga, Alhamdulillah. Ada orang tersesat jalan sampai ke neraka. Itu hujung tu tak ada dah, habis dah tuan-tuan ya. Penghujung jalan kita di padang mahsyar esok banyak dia punya perhentian-perhentian dia. Padang mahsyar, titian Siratul Mustaqim, Mizan, Telaga Kausar dan sebagainya. Hujung last sekali syurga neraka. Itulah lah tu, tak ada apa-apa dah tu tuan-tuan ya. Baik. Jadi muslimin muslimat mata Allah sekalian, kalau kita nak bahagia hidup dunia akhirat, pastikan kehidupan kita tidak bergulungan dengan dosa. Pasti semakin hari semakin bahagia tuan-tuan ya. Ingatlah perkara tu tuan-tuan ya. Kalau kita nak hidup kita semakin bahagia, pastikan seluruh kehidupan kita ni sentiasa kita jaga tuan-tuan ya, daripada melakukan dosa kepada Allah. Jaga setiap masa. Dan di situlah kita menuju kepada insanul kamil tuan-tuan. Insan kamil. Apa dia insan kamil? Insan kamil ni insan yang sempurna. Sekarang ni kita banyak kekurangan kan, dibanding insan naqis, insan yang banyak kurang. Jadi kita ni dalam perjalanan kita semakin nak sempurna. Kalau kain tu daripada asalnya 100 lubang, titik-titik lubang, tinggal 99, 98. Akhirnya kain tu bersih, sempurna. Kita nak menuju ke arah tu lah tuan-tuan ni. Jadi kehidupan kita ni semakin lama semakin sempurna, semakin bersih daripada sekalian dosa. Inilah orang yang sebaik-baik orang, kata Nabi SAW. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu adalah semakin panjang umurnya, semakin banyak kebaikannya. Ini kata Nabi, sebaik-baik manusia tuan-tuan ya. Maknanya lagi panjang umur Allah bagi, lagi banyak keburukan-keburukan yang dibaiki, lagi banyak kelemahan-kelemahan yang ditutupi tuan-tuan. Semakin banyak lubang-lubang dalam kehidupan dia ditampal, akhirnya dia semakin baik. Ni yang kita nak tuan-tuan ya. Makna kata semakin lama hidup dekat dunia, semakin tinggi martabat dalam syurga. Kita nak yang tu insya-Allah. Kita dapat bahagia dunia akhirat. Tapi Nabi kata sebaliknya, seburuk-buruk manusia, makin lama hidup, makin banyak melakukan kerosakan, makin banyak buat dosa, makin banyak buat kesalahan. Ni seburuk-buruk manusia. Dengan sebab adanya dia ni virus kepada alam ni tuan-tuan ya. Dia ni adalah bakteria tuan-tuan tak. Maknanya dengan sebab adanya orang macam ni, alam jadi rosak, dunia sampai akhirat. Kenapa rosak alam? Sebab orang-orang yang bawa dosa dekat muka bumi Allah ni, dia menarik kemurkaan Allah dan menghilangkan rahmat Allah tuan-tuan. Jadi maknanya dekat dunia ni pun dia merosakkan manusia. Dengan sebab dia Allah tarik keberkatan pada alam ni dan sebagainya tuan-tuan. Orang buat dosa tak boleh, sebab nanti dosa itu akan menyebabkan malaikat lari, rahmat Allah hilang dan sebagainya. Dan akhirat esok pun tak elok juga nasib dia dekat akhirat esok tuan-tuan ya. Sebab tu manusia ni ada 4 golongan tuan-tuan ya, 4 golongan. Golongan ni tuan-tuan, 2 golongan yang teruk, 2 golongan yang baik tuan-tuan ya. Golongan yang teruk ni tuan-tuan, golongan pertama, na'udzubillahi min dzalik. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang dekat dunia, dia sendiri tu tak baik dekat dunia, banyak kerosakan, banyak buat dosa tuan-tuan. Dan akhirat apatah lagi. Maksudnya dunia tu tidak bahagia, akhirat pun tak bahagia. Ni golongan paling malang tuan-tuan ni. Ada 4 golongan Golongan dekat dunia pun sengsara, akhirat pun sengsara. Dunia pun lawan Allah tuan-tuan tak. Dunia pun tak nampak Allah. Dunia pun hidup susah, Allah susahkan dengan miskin papa ke dana. Ialah sebab menyembah Allah pun tak nak, dihina oleh orang, buat dosa, contohnya main dadah, na'udzubillah contoh tuan-tuan. Tak ada kebaikan dekat dunia, hidup susah tuan-tuan tak. Akhirat esok masuk neraka. Ni paling malang lah kehidupan tuan-tuan ni. Golongan yang kedua, bahagia dekat dunia, kaya raya tapi lawan Allah tuan-tuan tak. Hidup bahagia dekat dunia tuan-tuan tak. Duit banyak tuan-tuan, tapi tak ada Allah dalam kehidupan dia tuan-tuan
Maknanya hidup bahagia, anak-anak semua berjaya, tuan-tuan. Isteri sampai 4 orang, contoh, tuan-tuan. Bahagia, kaya raya, tuan-tuan. Tapi akhirat esok masuk neraka. Tak guna juga. Bahagia sementara. Tapi okey sikit daripada nombor 4, nombor 1 tadi, tuan-tuan. Nombor 1 tadi dunia pun sengsara, akhirat bertambah-tambah lagi sengsara. Golongan kedua, dunia bahagia. Bahagia sementara lah. Bahagia ikut nafsu, tuan-tuan. Kaya raya dan sebagainya, tuan-tuan. Macam kita tengok baru ni, sedikit scammer kan. Yang Datuk apa saya tak ingat lah. Allah, cukuplah kaya, tuan-tuan. Kaya yang teramat kaya. Tapi kaya jangan jalan mana? Jalan menipu orang, tuan-tuan. Habis orang Melayu semua kena tipu, tuan-tuan. Kereta dia bukan setakat sebiji tu, 3 biji, berpuluh-puluh biji. Dengar ceritanya 40 biji lebih kereta mewah-mewah saja, tuan-tuan. Tu bahagia kat dunia tu, tuan-tuan, nak menipu orang dan sebagainya. Akhirat kalau tak bertaubat, habis. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, ni tak apa. Ni tak apa sikit, tuan-tuan. Golongan yang ketiga ialah bahagia dunia, bahagia akhirat, tuan-tuan. Kita yang penting akhirat tu. Ni 2 golongan celaka, 2 golongan bahagia. Golongan ketiga adalah golongan yang dunia ini bahagia, akhirat pun bahagia. Dunia kaya, dunia ni diberikan oleh Allah rezeki melimpah ruah, dan dia pun tetap taat kepada Allah. Dia tak lupa kepada Allah, rezeki yang dia ambil, rezeki yang halal dan sebagainya, tuan-tuan. Maka ni golongan yang ketiga, mereka bahagia dunia, bahagia akhirat. Sebab bahagia dekat dunia tidak melalaikan mereka daripada ibadah kepada Allah. Golongan yang keempat, yang terakhir, golongan yang susah dekat dunia tapi bahagia akhirat. Ada golongan, ni golongan para nabi, wali-wali, ramai yang macam ni, tuan-tuan. Hidup dekat dunia ni banyak meninggalkan dunia. Maknanya tidak suka kepada kesenangan dunia. Ni paling first lah, tuan-tuan. Jadi maknanya mereka ni lebih suka menjadikan harta mereka untuk jalan Allah. Ada harta pun banyak sedekah je, tuan-tuan, gitu nah. Macam Nabi SAW tak kaya ke, tuan-tuan? Cukup kaya. Tapi tengok macam mana rumah Nabi. Kalau orang tanya kita, Nabi Muhammad tu miskin ke tak? Nabi Muhammad cukup kaya, tuan-tuan. Banyak harta Nabi. Tapi mana harta Nabi? Semua Nabi infakkan kepada agama. Nabi tak nak harta, tuan-tuan. Nabi tak nak bergelumang hidup dengan kemewahan. Nabi tak nak. Kalau Nabi nak, Nabi boleh. Nabi boleh minta kepada Allah. Allah boleh tukar gunung sebagai emas, boleh, tuan-tuan. Tapi Nabi tak nak semua perkara tu, tuan-tuan. Ni golongan first class. Mereka lebih memilih untuk hidup kat dunia hanya sekadar sahaja, tuan-tuan. Walaupun mereka mampu nak kaya. Nabi SAW ada sebahagian khas harta rampasan perang adalah untuk Nabi, khusus bahagian untuk Nabi. Ni syariat kita Islam ni, tuan-tuan, bila ada rampasan perang, harta ghanimah dipanggil. Dalam Islam memang ada satu peruntukan khas untuk Nabi sahaja, tuan-tuan. Tidak termasuk orang Islam yang lain. Tapi mana pergi harta rampasan perang Nabi tu? Semua Nabi infak kepada agama, balik tolong orang miskin dan sebagainya. Hakikat Nabi kaya, tapi Nabi tak nak kaya. Kalau orang tanya kita, Nabi kaya ke miskin? Nabi cukup kaya. Tapi harta Nabi tak simpan. Ada orang datang minta bagi. Nabi lebih suka hidup biasa-biasa sahaja supaya kesibukan Nabi hanya kepada Allah. Begitu, tuan-tuan. Jadi itu yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada Nabi SAW begitu. Adapun Nabi Sulaiman, Allah takdirkan dia kaya raya, tuan-tuan. Sebab tu ulama menyatakan Nabi Sulaiman dia sudah banyak kesenangan dekat dunia, dia akan kurang sedikit kesenangan dekat akhirat nak berbanding dengan nabi-nabi yang lain, tuan-tuan, begitu nah. Baik, jadi itu golongan yang paling tinggi martabat di sisi Allah. Bila mana mereka itu susah dekat dunia, bersabar dan sebagainya, akhirat esok mereka mendapat ganjaran yang setinggi-tinggi ganjaran. Oleh kerana susah payah dekat dunia, mereka menghadapinya, tuan-tuan, maka diberi ganjaran yang besar di akhirat kelak, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, kalau kita hidup dalam keadaan senang, maka jangan kita jadikan kesenangan itu melalaikan kita daripada mengingati Allah, tuan-tuan. Kalau kita hidup dalam keadaan susah, tuan-tuan, dalam keadaan rezeki kita sekadarnya, kita ada sakit, jangan jadi hamba yang tak redha, ataupun jangan jadi hamba yang mengeluh, ataupun jangan jadi hamba yang tidak sabar atas kehendak-kehendak Allah. Maksudnya, jadi orang kaya pun, orang kaya yang diredai oleh Allah. Kalau Allah takdirkan kita dalam keadaan susah pun, jadi hamba Allah yang bersabar dan redha atas kehendak Allah, tuan-tuan. Masing-masing rezeki telah ditetapkan oleh Allah sejak azali, tuan-tuan. Allah pilih kita kat mana pun, yang paling penting kita menjadi hamba Allah. Jadi, tuan-tuan, maksudnya kita nak bahagia, yang paling penting dunia akhirat, tuan-tuan. Bukan kerana kekayaan ataupun bukan kerana kesenangan atau kesempitan, tuan-tuan. Kebahagiaan kita dunia akhirat adalah apabila kita menjadikan seluruh kehidupan kita ni
tidak bergolongan dengan dosa. Itu yang saya nak sebut dengan tuan-tuan, sebenarnya itu yang masuk sampai 4 golongan tu, tuan-tuan ya. Jadi walaupun rezeki kita macam mana keadaan, itu semua ketentuan Allah sejak azali. Yang penting kita tu tetap menjadi hamba Allah, tuan-tuan ya. Jadi kebahagiaan kita dunia sebagai insan yang nak menuju kepada insanul kamil, insan yang sempurna, kita mesti berusaha menjadikan kehidupan kita daripada hari ke hari semakin sempurna kita punya kehambaan kita. Miskin kaya itu takdir Tuhan, tuan-tuan ya. Yang penting dalam keadaan miskin pun redha, sabar, Allah angkat martabat juga, tuan-tuan ya. Kalau kaya pun maknanya bersyukur dengan kekayaan pun Allah akan angkat martabat kita, tuan-tuan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka kita tengok kitab kita nah. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri. Ni maknanya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan daripada mata kita ni, tuan-tuan. Allah nak beri apa pada kita, tuan-tuan ya. Maka setengah daripada segala faedahnya faedah mata, tuan-tuan ya. Ingat, mata ni pun tidak Allah ciptakan melainkan untuk beramal ibadah kepada Allah, tuan-tuan ya. Jadi jangan kita jadikan mata kita ni kepada selain tujuan Allah menciptakan dia, tuan-tuan ya. Kalau kita ambil mata ni buat sesuatu yang bukan kerana Allah ciptakan dia, maksudnya dengan mata buat maksiat dan sebagainya, Allah tak ciptakan mata melainkan untuk beramal ibadat. Kita buat perkara lain, apa jadi pada mata? Tak berkat. Bila tak berkat, tuan-tuan, kita risau mata ni tak tahan lama. Jadi sakit ke, jadi ujian macam-macam lah, jadi katrak ke apa semualah, tuan-tuan nak. Jadi takut-takut mata tu Allah tak jaga, jadi macam-macam ujian pada mata tu, tuan-tuan ya. Kalau ada orang yang buat maksiat, mata dia sihat, itu istidraj. Itu istidraj. Kalau orang beriman Allah sayang, mata dia banyak tengok maksiat, Allah beri peringatan lah kepada mata tu, tuan-tuan nak. Dia macam kalau kita sayang anak kita, kan, kita tak akan biar dia buat dosa, kita akan marah, kita akan tengking dia. Tengok degil juga kita, rotan dia, tu tanda kita sayang. Allah kalau sayang orang beriman, mata banyak sangat buat dosa dan maksiat, akhirnya Allah buat peringatan pada mata tu. Macam-macam Allah boleh buat, sakit ke apa kan. Bila sakit insafi, Allah mata aku dah sakit ni, mungkin selama ke hari ni aku gunakan mata aku ni untuk melanggar Allah. Itu kita takut, tuan-tuan ya. Tapi kalau ada orang yang buat maksiat siang malam, tengok tak ada apa-apa, mata istidraj. Itu istidraj. Allah biarkan. Kenapa Allah tak butakan mata dia? Allah nak bagi dia lagi banyak dosa. Itu panggil istidraj. Istidraj ni maksud dia, tuan-tuan, zahirnya nikmat, hakikatnya bala. Tu istidraj tu, tuan-tuan ya. Zahirnya nampak seronok tapi hakikatnya bala daripada Allah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, tuan-tuan ni, sebab tu kita jangan nak banding-banding diri kita. Kenapa ahli maksiat tu buat dosa tak ada apa-apa pun dia punya kehidupan. Sebenarnya Allah sedang istidraj kepada mereka. Kenapa saya buat dosa sikit tiba-tiba susah, buat dosa sikit tiba-tiba ada je bala ujian. Tu Allah sayang kita, tuan-tuan ya. Kita kalau sayang anak kita kan, kita marah dia, tu tanda mak sayang. Kalau mak tak sayang, tuan-tuan tengok anak main dadah, hisap-hisap tak apa, kan tuan-tuan. Mak nak duit, nak berapa beli dadah, ambil-ambil. Itu mak tak sayang anak, tuan-tuan ya. Maksudnya Allah ni kalau dia tak sayang hamba-hamba dia, hamba-hamba nak nikmat Allah bagi. Dia nak kaya Allah bagi. Engkau nak kaya tak apa, bagi. Lalai. Tuan-tuan. Maksudnya Allah memang menjadikan perkara itu sebagai istidraj kerana kemurkaan Allah, dan akhirnya dia semakin lalai. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, orang-orang yang lalai dengan dunia aku biarkan, kata Allah, sehingga datang maut menyemput mereka dalam keadaan rentapan. Rentap ni maksudnya dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan terkejut, dalam keadaan leka, bam, datang maut, tuan-tuan. Maksud tu terkejut. Ini ayat Quran Allah menyatakan begitu, tuan-tuan. Kita tak nak macam tu, tuan-tuan ya. Maksud kata, kalau kita ditegur oleh Allah, bersyukurlah. Maksudnya Allah masih sayang kita. Lepas tu ulama zaman dahulu mereka ni risau, tuan-tuan nak. Kalau tiba-tiba tak ada ujian kan, tiba-tiba hidup mereka ni senang sangat, mereka risau ni ulama zaman dulu, tuan-tuan. Mereka kata Allah tak sayang mereka ke tak ada ujian ni. Kita kalau boleh tak nak ada ujian. Tapi ulama zaman dahulu kadang-kadang risau tengok tak ada sebarang kafarah dosa daripada Allah, rasa macam diri tu macam tak ada dosa ke macam mana, risau. Tak ada teguran daripada Allah, tuan-tuan kita. Jadi kita kalau ada teguran, alhamdulillah kan, ada berlaku ujian musibah ke dan sebagainya, itu tanda Allah sayang kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tak apa nah. Bila berlaku ujian, Allah mana dosa aku ni ya Allah. Tak apa dah tu Allah tegur kita, tuan-tuan. Jangan banding diri kita dengan orang-orang yang Allah bagi leka, jangan, tuan-tuan. Sebab mereka tu memang Allah nak bagi leka, maka jangan kita terpedayalah dengan nikmat-nikmat tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nikmat tu supaya mereka semakin lalai. Dan mereka tak ada rasa perasaan nak balik pada Allah. Nak balik macam mana? Nikmat je, tuan-tuan. Kita sebab apa kita balik? Sebab sakit. Allah, sebut Allah, ya Allah mana dosa aku ya Allah. Baru teringat ke Tuhan kan.
Dah kalau buat dosa tapi Allah tak bagi bala, nak balik dengan Allah apanya? Kereta setiap tahun keluar sebiji, rumah beli sebiji, kaya, semayang pun tak. Tapi Allah tak tegur. Jadi sebab tu dia tak ada perasaan nak balik sebab tak ada teguran. Gitu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan maknanya, mata ni tuan-tuan, kita kena jadikan seperti mana yang Allah kehendaki. Jangan kita buat mata ni seperti mana yang tidak dikehendaki oleh Allah. Tuan-tuan nak, dikehendaki oleh nafsu. Nanti Allah bagi ujian bala sebagai teguran kepada kita. Itu yang saya sebutkan tuan-tuan ya. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat. Bangsa akhirat ni apa maksudnya? Mata ni Allah buat untuk menjadi faedah kepada syurga kita nanti. Ataupun menjadi faedah kepada hubungan kita dengan Allah. Itu makna bangsa akhirat tuan-tuan ya. Dengan mata ni dapat memandang kepada langit. Tuan-tuan ya. Tengok langit. Tuan-tuan ya. Tengok langit matahari. Tengok langit matahari. Tuan-tuan nak tengok bulan. Tengok bintang. Tuan-tuan ya. Bulan, bintang. Nanti tuan-tuan malam-malam tengok bulan kan. Tengoklah. Tuan-tuan ya. Tengok bintang. Bukan tengok saja. Ni mata bangsa akhirat. Nanti kat depan dia akan cerita. Tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang dan lainnya. Tengok apa lagi tuan-tuan nak? Tengok pokok. Tuan-tuan ya. Tengok siang dan malam. Tuan-tuan. Kalau perempuan yang suka bunga, tengoklah bunga. Tak apa tuan-tuan ya. Belek bunga tu. Tuan-tuan, bunga hidup lah. Tuan-tuan nak. Belek bunga tu, bunga matahari ke. Orang perempuan suka bela bunga ros ke kan dan sebagainya kan. Tengok semua benda tu supaya apa? Supaya berdalilkan engkau. Supaya kita tengok semua ni menunjukkan kepada kita. Datang dalam hati kita apa? Atas berdalilkan engkau dengan dia, atas ada Allah Ta'ala dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Tuan-tuan. Itu tujuannya. Itu bangsa akhirat tu. Ada mata ni tuan-tuan nampak melihat kebesaran Allah di alam ni. Maksudnya nanti kalau keluar bulan, tengok bulan lama-lama. Dalam hati subhanallah. Bulan ni besar, tuan-tuan tak? Kemudian ada cahayanya. Tengok bulan tu lama-lama. Melihat kepada kebesaran Allah, kekuasaan dia dalam menciptakan bulan. Dalam masa yang sama dalam hati, terima kasih ya Allah. Kau jadikan bulan di malam hari indah. Tuan-tuan tak? Menerangi bumi hari ni. Menerangi diri aku ya Allah. Engkau lah yang memberikan anugerah ni kepada aku. Jadi maksudnya boleh ada penghayatan macam tu. Macam mana? Kenapa? Kena ada mata lah. Kalau kita tak ada mata, nak tengok bulan macam mana? Tuan-tuan, kalau orang perempuan tengok bunga matahari kan, khasnya kan. Tengok kelopak dia, tengok dia punya apa yang dalam tu kan. Subhanallah ya Allah, hebatnya engkau ya Allah. Tengok lama-lama. Tengok lama-lama, dalam masa sama perhati macam mana ciptaan matahari, bunga matahari tu. Tuan-tuan, kalau tengok bunga ros tu, perempuan di pandangan orang perempuan ni detail sikit. Jadi bila detail tu maksudnya lebih orang perempuan ni lebih nampak kebesaran Tuhan. Jadi lelaki ni tak detail sangat. Tuan-tuan. Lelaki ni tengok-tengok gitu je. Dia tak berapa nak detail sangat. Sebab tu orang lelaki kalau kemas rumah tak jadi. Tuan-tuan ya. Kalau dia susun rumah tak cantik. Sebab lelaki dia kurang detail. Sebab tu saya tuan-tuan pengalaman ya. Kalau dengan pentadbir di kalangan orang perempuan memang detail. File dia not ni detail lah. Kalau orang lelaki dia tengok file tu ada, okey lah tu. Tuan-tuan nak. Perempuan dia memang detail, orangnya detail orang perempuan ya. Jadi gunakan kedetailan kita tu untuk melihat kebesaran Allah. Tengok bunga matahari kan. Tengok macam mana detailnya ciptaan Allah pada bunga matahari tu kan. Tengok kelopak dia macam mana Allah melipat-lipatkan kelopak dia, indahnya subhanallah. Tuan-tuan nak melihat keindahan-keindahan tu, kita merasakan betapa indah lagi pencipta dia. Kalau aku tengok matahari teruja dah tuan-tuan. Bagaimana esok aku tengok zat Allah? Tuan-tuan nak. Tengok ciptaan dia pun terpegun dah kita ni tuan-tuan nak. Ni kita ni kadang-kadang banyak ni terpegun dengan ciptaan manusia. Tuan-tuan nak. Hakikatnya tuan-tuan tak ada ciptaan manusia. Ciptaan Allah belaka sebenarnya tuan-tuan ya. Tuan-tuan tengok handphone canggih. Tengok kereta canggih tuan-tuan nak. Tengok rumah hari ni. Bentuk cukup cantik tuan-tuan nak. Rumah zaman dulu kan kayu jenis macam tu je. Sekarang ni rumah petak-petak tuan-tuan nak. Kalau tengok rumah Allah cantiknya, rumah design dia tuan-tuan tak? Kita banyak terpegun dengan ciptaan manusia je. Siapalah buat ciptaan ni? Siapalah buat rumah ni cantiknya? Arkitek dia siapalah tuan-tuan tak? Tengok kapal terbang teruja kita. Macam mana kapal terbang punya besar? Boleh terbang naik ke atas tuan-tuan tak? Kita termenung seorang tuan-tuan tak? Tapi kalau kita tengok kebesaran Tuhan, kita tak terasa keindahan dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hakikatnya tuan-tuan, semua ciptaan di atas alam ni ciptaan Allah sebenarnya tuan-tuan. Tengok rumah cantik,
Dan tengok siapa yang buat rumah cantik ni. Tuan-tuan tak? Manusia. Baik. Manusia tu siapa bagi ilham kat dia? Tuan-tuan tak? Dulu rumah dulu biasa, sekarang semakin cantik, semakin indah. Tuan-tuan tak? Orang panggil design modern. Tuan-tuan tak? Petak-petak sekarang kan. Siapa yang bagi ilham tu? Bukankah Allah? Allah juga. Tuan-tuan ni hakikatnya begitu. Nah, kapal terbang tu tuan-tuan ingat boleh buat sendiri ke kapal terbang tu? Dengan akal manusia sendiri dah. Allah bagi ilham. Jadi hakikatnya terciptanya kapal terbang, rumah yang indah. Tuan-tuan, hari ni kursi kita bukan macam kursi dulu. Tuan-tuan tak? Kursi bukan setakat kursi rumah kita. Kursi budak-budak sekolah pun sekarang ni dah indah. Dah bagus. Kursi kita zaman dulu, kursi kayu je tuan-tuan tak? Budak-budak sekolah dulu kan. Jadi semua ciptaan tu Allah ilhamkan. Dan siapa yang berikan manusia kuasa? Tuan-tuan tak? Maksudnya dia ada kekuatan nak buat kerja tu, nak buat kerja ni tuan-tuan tak? Siapa punya kerja? Allah juga. Hakikatnya Allah yang ciptakan, tapi ada ciptaan Allah yang directly dengan Allah, dengan zat Allah. Maksudnya bulan matahari tu memang direct daripada zat Allah. Ada Allah ciptakan sesuatu, tuan-tuan, perantaraannya adalah daripada manusia. Yang tu ujian kepada kita. Ujian apa? Ujian untuk kita melihat ciptaan manusia ni, kita nampak Allah tak? Yang menjadikan secara hakikat, yang nampak Allah tak? Tu ujian tuan-tuan ya. Macam tuan-tuan dapat rezeki jugalah daripada suami. Tuan-tuan tak? Dapat rezeki daripada suami, hakikatnya Allah bagi rezeki. Suami tu Allah saja yang gerakkan dia. Suami bagi kita duit kan. Kita kena faham siapa yang lintaskan dalam hati suami nak bagi kita duit. Siapa yang detikkanlah hati suami untuk lemah lembut dengan kita ataupun merahmati kita, kasihan belas dengan kita, bagi kita duit. Contohnya lah, tuan-tuan bagi emas ke, tuan-tuan bagi jam ke dan sebagainya. Hakikatnya Allah yang bagi. Sebab Allah yang atur. Allah yang menggerakkan, Allah yang mentakdirkan. Jadi kalau suami bagi, kita biasa cakap macam mana? Kalau suami bagi, Alhamdulillah bang, terima kasih bang. Kita kata apa? Alhamdulillah. Kenapa kita kata Alhamdulillah pada setiap nikmat ni? Kerana hakikatnya yang layak dipuji hanya Allah. Tuan-tuan, walaupun kebaikan tu kebaikan manusia, tapi hakikatnya manusia punya kebaikan itu adalah datang daripada Allah. Sebab tu sekalian nikmat tu balik pada Allah. Bukan. Sekalian puji-pujian itu sebenarnya baliknya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, tuan-tuan ya. Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, lepas daripada ni, bukan setakat tengok bulan, matahari, tengok rumah, tengok kereta. Jangan pening lah. Tengok bulan, tengok rumah, tengok kereta, jangan pening. Macam mana manusia buat? Allah yang tolong buatkan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala yang membantu, yang menolong mereka-mereka untuk buat perkara tu, tak ada yang mustahil untuk terjadi sesuatu di atas alam ni bila Allah berkehendak dia terjadi. Saya suka tengok tu dalam kapal terbang sebab saya memang suka, minat dengan pilot. Saya suka jadi pilot. Tapi saya tak ke arah itu, tapi saya minat. Dan saya suka tengok kapal terbang tuan-tuan ya. Sebab itu memang minat saya daripada kecil, saya nak jadi pilot, tuan-tuan ya. Kemudian tuan-tuan, kalau saya tengok penciptaan dia punya kapal terbang tu kan, tengok macam mana saya teruja tengok. Kadang-kadang kita fikir macam mana manusia ni punya otak boleh macam ni. Tak boleh kata macam mana otak manusia. Maksudnya bila kita balik pada Allah, tak ada apa-apalah. Dah kerja Allah kan. Maksudnya kalau cipta kapal terbang sehebat begitu bagi Allah, mudah je. Alam yang besar, ada bima saktinya, tuan-tuan, ada cakrawala yang banyak ni tuan-tuan. Ada macam-macam buruj dan sebagainya. Tu mudah je bagi Allah nak buat. Apatah lagi kapal terbang kan, rumah dekat dunia ni. Syurga yang begitu indah mahligainya Allah boleh buat dengan mudah. Apalah sangat tuan-tuan nak dengan rumah-rumah yang kecil-kecil kat dunia ni tuan-tuan ya. Yang tak seberapa indahnya, kita je pelik. Macam mana ni manusia hari ni? Tak usah kata manusia lah. Tu kerja Allah belaka tuan-tuan ya. Manusia ni Allah yang pegang akal dia. Jadi kita tengok alam ni bukan setakat tengok matahari bulan, tengok kereta, tengok handphone. Semua tu datangnya daripada Allah. Ilham tu datang daripada Allah. Dan Allah lah yang menggerakkan tangan-tangan manusia dan sebagainya untuk buat semua perkara tu. Kalau boleh tuan-tuan tengok semua ciptaan, nampak Allah tu cukup cantik, cukup bagus tuan-tuan ya. Saya dalam YouTube tu, tuan-tuan nak, saya cukup teruja dengan satu channel tu, tuan-tuan nak, ada orang India. Dia ni tuan-tuan, dia boleh baiki handphone-handphone yang memang dah hancur, sehancur-hancur ya, jumpa dekat tong sampah apa semua tuan-tuan nak. Maksudnya dia punya kelebihan tu, kreativiti dia tu, saya teruja tengok macam mana dia cantumkan balik handphone-handphone yang lama-lama kan, barang-barang lama-lama yang orang buang-buang. Dia pergi dekat mana-mana sampah dekat India tu, dia cari barang-barang tu, dia kutip lah tuan-tuan nak. Kemudian dipasang balik. Saya teruja tengok dipasang alat-alat tu semua tuan-tuan nak. Tapi maksudnya tak apa, tengok benda tu kita nampak Allahu Akbar, engkau menzahirkan ilmu engkau ya Allah.
Engkau menzahirkan maknanya kehebatan, maknanya kesenian tuan-tuan yang datang daripada Allah. Allah zahirkan kepada manusia, kita dapat melihat kebesaran Allah pada tangan-tangan manusia. Tak apalah tuan-tuan. Kalau kita tengok hebatnya manusia, mana ada manusia yang hebat? Semua manusia lemah. Tiada daya dan upaya. Sebab tu orang-orang yang hebat itu sendiri, dia sendiri kena rasa dia boleh cantumkan handphone tu kalau dia orang Islam lah. Dia kena rasa ni pemberian daripada Allah. Aku ni hanyalah hamba yang diberi pinjaman oleh Allah dengan ilmu ni. Tuan-tuan, ilmu ni aku boleh cantum handphone ni kalau di Islam lah, tuan-tuan. Dia sendiri tu kena rasa macam tu. Kita yang memandang dia pun kita kena rasa ni semua daripada Allah. Jadi tuan-tuan tengok apa, tengok channel YouTube ke, tengok apa pun biar nampak kebesaran Allah, tuan-tuan. Tak apa tengok. Kalau kita nampak kebesaran Allah di sebalik apa yang kita tengok, walaupun daripada tangan manusia, tapi kita tahu di sebalik manusia tu siapa yang jaga mereka. Ni guna mata, tuan-tuan. Kalau tak ada mata, kita tak boleh tengok benda-benda macam tu. Ni nikmat besar ada mata. Tengok semua ni nampak kehebatan Allah. Saya tengok dalam YouTube tu, saya tengok orang potong ikan besar, tuan-tuan. Cukup besar ikan warna-warni, tuan-tuan. Tengok macam mana Cina lah, tuan-tuan. Dia masak ikan tu, dia makan, buat masakan dan sebagainya. Saya teruja tengok dia potong ikan tu, punya dah besar. Di mana dia potong kulit, tuan-tuan. Tak apa, tengok kebesaran Allah. Tengok ikan yang besar, Allah cipta ikan yang indah, yang berwarna-warni menjadi makanan kepada manusia, tuan-tuan. Dan tengok bagaimana ikan yang besar itu, tuan-tuan, daging dia cukup berkhasiat dan sebagainya. Kita boleh tengok lah, tuan-tuan ya. Dan hari tu saya tengok apa, tuan-tuan ya. Ada satu setengah-setengah binatang ni macam lembu, tuan-tuan. Kadang-kadang kita fikir, tuan-tuan, lembu heran juga kita ni, tuan-tuan. Tapi ni kerja Allah ha, tuan-tuan. Lembu ni, tuan-tuan, dia makan rumput je. Lembu makan daging, makan darah tak, tuan-tuan? Mana ada? Tuan-tuan, heran tak kita, tuan-tuan, kuasa Allah. Lembu ni makan rumput je. Dia bukan makan benda lain. Tuan-tuan, gajah, tuan-tuan. Dia bukan makan binatang lain. Dia makan benda-benda macam tu lah. Gajah ni kan, dia makan pokok kan. Dia makan pisang. Tuan-tuan, batang pisang tu dia makan. Tapi yang kita tengok bagaimana Allah buat, tuan-tuan ni. Makan benda hijau tapi yang jadi daging tu merah. Tuan-tuan, kalau kira, tuan-tuan, kalau makan rumput, dalam badan penuh rumput lah, tuan-tuan, tak jadi daging. Tapi kita makan daging, tuan-tuan, ada darah dan jadi daging. Puan lembu tu gemuk daripada kita. Lembu makan rumput je tapi boleh gemuk daripada manusia, tuan-tuan. Dan maknanya tubuh badan lembu tu jadi daging. Daging tu kita makan jadi khasiat untuk kita. Sedap lah tu, tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam daging ada, tuan-tuan. Daging harimau terbang lah, tuan-tuan. Macam-macam, tuan-tuan ni. Macam-macam sekarang ni, tuan-tuan. Ni daging wagyu lah, macam-macam, tuan-tuan. Tapi binatang tu, tuan-tuan, dia makan rumput je. Dia bukan makan apa, tuan-tuan. Bagaimana tu? Subhanallah. Kuasa Allah, tuan-tuan ya. Kita tengok kuasa Allah pada semua ciptaan-ciptaan dia, tuan-tuan ya. Maksudnya kalau kira logik akal tu macam tak logik. Tapi bila Allah nak buat, dia boleh buat lah, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, kalau kita makan rumput je kerja, apa jadi, tuan-tuan? Tak jadi kita, tuan-tuan ya. Kita tak boleh makan rumput je. Sebab kita punya fitrah bukan macam tu, tuan-tuan. Wallah alam lah. Saya tak tahu kalau ada orang yang nak cuba makan rumput je. Tak payah makan nasi. Jadi tak macam lembu, tuan-tuan. Tak tahu. Wallah alam, tuan-tuan. Kita manusia memang kena makan daging, ikan dan sebagainya. Makan nasi, tuan-tuan. Lembu makan tu je lah. Bukan setakat lembu Malaysia. Lembu mana-mana pun tu lah makanan dia, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan. Kita manusia ni makanan kita beza-beza. Orang Arab dia tak makan nasi. Dia makan roti, tuan-tuan. Dia makan lain. Tapi begitu jugalah manusia. Tabiat dia macam tu. Subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala yang buat semua perkara tu, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maksudnya dengan mata ni tengok semua perkara, tuan-tuan ya. Bukan setakat tengok langit, bumi dan sebagainya. Jadi itu menambahkan kepada kebaikan kepada akhirat kita, tuan-tuan ya. Menjadikan kita semakin kenal Allah, semakin kita nampak bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah pada setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat, ya. Tuan-tuan, anak baru lahir, jangan tengok anak saja. Tengok hidung dia, subhanallah, ya Allah, cantiknya kau buat. Tuan-tuan. Kata Allah dalam Al-Quran, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Sungguhnya kamilah yang menjadikan, menciptakan rupa bentuk manusia itu. "Tsumma sawwarnakum," kata Allah. Kami menggambarkan, kami cipta dia sehingga jadi indah rupa dan sebagainya. Ni kita kadang-kadang tengok anak cantik, oh biasalah kan, tengoklah ayah macam mana, tuan-tuan. Anak comel, tengoklah ayah macam mana, tuan-tuan. Kita nampak kita. Maksudnya anak comel oleh kerana kita. Tuan-tuan. Biar nampak Allah, tuan-tuan, biar nampak Allah, ya. Maksudnya anak comel ni biar kita nampak Allah yang buat anak kita. Bukan kerana adatnya kita, tuan-tuan. Kita tu sekadar wasilah, adat sahaja. Tapi yang menyebabkan indah, cantik tu kerja Allah.
Kalau tengok anak, subhanallah, comelnya anak saya. Subhanallah, dia sebut subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Sebut nama Allah dulu, tuan-tuan. Sebab dia yang buat, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham. Allah ni sentiasa tengok kita tau. Allah ni tak pernah sesaat pun Allah ni maksudnya tidak melihat kepada kita. Kita kena yakin sifat basar Allah itu, Maha melihat Allah tu tuan-tuan, dia sentiasa melihat kita setiap saat. Tak ada satu saat pun kita ni akan terlepas daripada pandangan Allah. Kita tidur ke, kita berjalan ke, Allah sentiasa lihat kita. Kalau tuan-tuan boleh cuba bayangkan tuan-tuan nak, kalau ada suami belakang kita, tengok je kita ke mana-mana kan. Itu cuma kita kata perumpamaannya lah tuan-tuan nak. Tapi maksudnya Allah ni dia monitor kita, bukan saya seorang, semua sekali makhluk di atas alam ni. Allah monitor alam ni seluruhnya tuan-tuan dalam perhatian dia, dalam penglihatan dia. Walau satu makhluk pun takkan terlepas daripada penglihatan kita. Berjuta-berjuta, bertrilion makhluk di atas alam pada hari ini, semuanya dalam penglihatan Allah. Baik tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok anak, contohlah anak kan, tengok anak, kita puji subhanallah, indahnya engkau ciptakan anak saya. Allah melihat kita tak ketika itu? Melihat. Dan kita bayangkan bagaimana Allah suka dengan pujian tersebut, dan dia sedang melihat kita. Maksudnya kalau kita kata manusia kan, apa perasaan kita bila kita buat sesuatu, contohlah tuan-tuan nak, orang perempuan dah senang. Cik perempuan ni bukan, tak apa orang perempuan dia masak-masak kan. Habis masak dia pun hidangkan nasi tu, kan nasi goreng, duduk sebelah suami dia. Tengok suami dia makan. Suami dia kata, yang sedapnya awak masak. Kita rasa macam mana? Seronoknya. Gembiranya kita. Tuan-tuan nak, orang perempuan lah kan. Berbunga-bunga dia hari tu. Tuan-tuan nak. Tapi kalau suami makan, isteri tak ada. Dia kata sedapnya masakan. Isteri tak rasa apa sebab dia tak nampak. Tuan-tuan nak. Suami puji tapi isteri tak ada. Tapi kalau isteri tu ada dekat meja sekali, kan hidangkan, tengok suami makan, suami puji. Kita rasa apa? Sebagai yang memasak, gembira kita. Sebab suami kita puji masakan kita. Allah begitu juga. Tuan-tuan nak. Kalau isteri kita tadi, maksudnya isteri boleh tinggal, tapi Allah tak pernah tinggalkan kita. Kita tengok anak, subhanallah. Jadi macam mana Allah tengok kita? Seronok dia. Subhanallah, hamba-Ku sedang memuji aku. Tuan-tuan, Allah suka dipuji, tuan-tuan ya. Sebab tu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah, tuan-tuan kena tahu bila kita baca surah Al-Fatihah dalam hadis kurusi, memang ada jawapan daripada Allah, tuan-tuan. Cuma kita tak dengar jawapan tersebut. Sebab tu dipanggil solat ni sebagai munajat, tuan-tuan ya. Munajat antara kita dengan Allah, tuan-tuan ya. Munajat ni maksudnya apa? Kita sedang berdialog. Kita bercakap dengan Allah, Allah balas setiap kita punya kata-kata. Itu dipanggil munajat, tuan-tuan ya. Cuma kita tak dengarlah jawapan-jawapan daripada Allah. Tapi hadis kudusi disebutkan begitu keadaannya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Maknanya tuan-tuan, bila tuan-tuan semayang, tuan-tuan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa Allah jawab? Allah jawab tu apa kita tak dengar. Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan ya. Kata Allah, Hamdani Rabbi. Hamba-Ku sedang memuji aku. Maksudnya Allah tahu kita sedang puji dia. Kan kita baca Al-Fatihah kan. Setiap Al-Fatihah tu tuan-tuan ada jawapan daripada Allah. Cuma kita tak dengar. Tuan-tuan ya. Bila kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah kata Hamdani Rabbi. Hamba-Ku sedang memuji aku. Tuan-tuan ya. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau. Pun Allah sebut kepada kita. Ada jawapannya, saya pun tak ingat sangat, tuan-tuan ya. Cuma sampai ayat kita kata nak minta pertolongan daripada Allah. Allah kata, apa yang kamu minta aku akan makbulkan. Tuan-tuan ya. Ayat Fatihah tu kan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, tuan-tuan ya. Maka di situ ada jawapan Allah. Apa yang kamu minta aku akan bagi. Jadi tuan-tuan puji Allah pada setiap ciptaan-ciptaan dia. Allah suka, tuan-tuan ya. Allah suka. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah perjumpaan kita pada hari ini, tuan-tuan ya. Nanti kita akan sambung lagi, tuan-tuan ni. Apa nikmat-nikmat mata ni lagi yang berbangsa akhirat. Hari ni, tuan-tuan, yang kita boleh ambil pengajaran pada kuliah tasawuf kita pada hari ni ialah kita tahu mata ni adalah nikmat pemberian daripada Allah yang Allah jadikan untuk dia, tuan-tuan, bukan untuk selain daripada Allah. Dan kita punya pengajaran hari ni jadi insan yang semakin lama semakin sempurna, menjadikan setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni untuk kita meraih keridaan Allah, tuan-tuan ya. Kerana semua ciptaan Allah ni, Allah jadikan semua ini adalah untuk dia sebenarnya. Untuk kita beramal ibadah kepada Allah, tuan-tuan ya. Dan mulai hari ini, tuan-tuan, belajar, latih diri, tuan-tuan ya. Untuk lihat semua perkara di atas alam pada hari ini adalah sebagai kenyataan Allah. Sebagai kita melihat kepada kebesaran-kebesaran Allah. Bukan sekadar tengok bulan matahari. Tengok apa pun. Sentiasa kita nampak kehebatan dan kebesaran Allah. Allah sentiasa melihat kita tak? Ya. Allah bukan sekadar melihat kita pada mulut kita, bahkan Allah tengok hati kita.
Tuan-tuan tengok apa-apa di atas alam ni, hati tuan-tuan tu yang berkata-kata Allah tahu. Malaikat tahu tak? Malaikat tak tahu. Setengah ulama menyatakan tuan-tuan, masalah hati ni hanya Allah sahaja yang tahu. Kebanyakan ulama, ittifaq ulama menyatakan hati ni tuan-tuan niat ikhlas ke tak ikhlas. Tuan-tuan zikir dalam hati ni tuan-tuan, tak ada siapa pun tahu tentang masalah hati manusia, hatta malaikat muqarrabin sekalipun tuan-tuan ya. Malaikat-malaikat yang hampir kepada Allah. Ada ulama membahaskan berpandangan bahawasanya apa yang adalah hati kita ni, maknanya malaikat tahu dan syaitan tahu tuan-tuan ya. Tapi kebanyakan ulama menyebut tentang hati ni tak ada siapa-siapa tahu. Itu yang banyak ulama sebut. Maksudnya kebanyakan ulama pegang kepada pandangan tu. Kalau saya lebih cenderung kepada pandangan yang menyatakan hati ni hanya Allah saja yang tahu tuan-tuan ya. Maksudnya kita zikir dalam hati ke, kita ikhlas ke tak ikhlas ke tuan-tuan tak? Tak ada selain daripada Allah yang tahu. Sebab rahsia hati ni hanya milik Allah tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, berdalilkan kepada perkara ini tuan-tuan, satu hadis yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali ni daripada hadis Nabi tuan-tuan ni. Nabi ceritakan ada seorang lelaki, kata Nabi, yang Imam Ghazali sebut pasal perkara dalam kitab dia, di akhir kitab Bidayatul Hidayah tuan-tuan ya. Kata Nabi SAW, ada orang lelaki dia sembahyang tuan-tuan ya, yang mana sembahyang dia, solat dia begitu indah, begitu hebat, sehingga sembahyang dia, kata Nabi SAW, cahaya solat dia seolah-olah macam lebih terang daripada cahaya matahari, kata Nabi. Dalam kitab Imam Ghazali sebut tuan-tuan ya. Ada orang solat dia tuan-tuan, cahaya solat dia lebih terang daripada matahari. Maka malaikat teruja, kata Nabi SAW. Tuan-tuan tak? Ambil sembahyang ni, teruja nak bawa jumpa dengan Allah. Tuan-tuan tak? Tak sabar nak bawa ni. Sembahyang ni hebat. Tuan-tuan. Naik pintu langit pertama, malaikat tanya, siapa punya sembahyang ni? Hamba ni punya. Tuan-tuan tak? Dan naik langit kedua, naik langit ketiga dan sebagainya. Semua malaikat teruja. Oh subhanallah, hebatnya sembahyang ni. Tuan-tuan, sampai kepada Allah. Allah ambil sembahyang ni, Allah lipat. Tak. Tuan-tuan tak? Kata Nabi gitulah. Dalam hadis tu Allah lipat seperti mana kain, kata Nabi. Dan Allah perintah malaikat supaya ambil sembahyang ni, campak balik kat muka orang yang sembahyang ni. Subhanallah tuan-tuan ya. Tuan-tuan, maknanya hadis ni menceritakan kepada kita yang kadang-kadang malaikat tak tahu tentang sembahyang ini ikhlas ke tak ikhlas kepada Allah. Sehingga malaikat bila mereka tengok begitu, mereka terkejut. Mereka tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa itu keadaannya? Tuan-tuan tak? Maka kata Allah, wahai malaikat, kamu tak tahu apa yang ada dalam hati-hati hamba-hambaku. Subhanallah tuan-tuan ya. Maknanya dalil daripada itulah saya berpegang kepada yang bahawasanya hati ni hanya Allah sahaja yang tahu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan tengok sekalian apa yang ada di atas alam ni, Allah tahu isi hati tuan-tuan. Puji Allah, Allah akan beri ganjaran tu. Sebab tu di akhirat kelak tuan-tuan ya, ni satu lagi dalil yang saya berpegang kepada pandangan ni tuan-tuan ya. Satu lagi dalil di akhirat kelak tuan-tuan, bila tuan-tuan balik di hadapan Allah esok, bila mana telah dibentangkan oleh malaikat ni, ada hadis Nabi sebut tuan-tuan ya. Bila kita dah bentang semua amalan kita di hadapan Allah, habis semua buku-buku kita dibentangkan tuan-tuan nak. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, wahai malaikat, ada lagi tak catatan amal dia yang kamu tak beri? Kata malaikat, tak ada dah ya Allah. Maknanya tugas aku mencatat sekalian amalnya, inilah semua, tak ada lain dah. Maka kata Allah apa? Kata Allah, wahai malaikat, ada lagi amalan yang dia lakukan yang kamu tak tahu, yang hari ni aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Kerana kata Allah Subhanahu Wa Taala, amalan ini dia lakukan secara rahsia, maka hari ini aku sendirilah yang akan membalas rahsia tersebut. Tuan-tuan, apa dia amalan tu? Kata Nabi SAW adalah zikir hati dia, tuan-tuan. Hati dia yang ingat Allah, yang memuji Allah, tuan-tuan, dalam hati. Orang tak tahu pun mulut dia berzikir, tapi hati dia sedang bermunajat berzikir kepada Allah. Maka esok di akhirat kelak, segala amalan hati ini akan dibalas sendiri oleh Allah tanpa diketahui oleh malaikat. Ini dua dalil tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, maksudnya tengok alam pada hari ini, nampak semua ni puji Allah. Allah tahu. Tuan-tuan, isi hati kita itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Keikhlasan kita hanya Allah sahaja yang tahu. Tuan-tuan ya, sebab tu malaikat ni ditulis je kita punya amalan, ditulis kita buat haji, kita baca Quran, yang zahir lah, yang nampak tuan-tuan. Tapi sampai akhirat esok, Allah lah yang menentukan sama ada diterima atau tak diterima. Sebab tu kata Nabi SAW, ada orang di akhirat kelak dibawa amalan sebesar gunung, kata Nabi. Banyak amalan ni tuan-tuan ya. Sebesar gunung bawa amalan, tapi sampai di hadapan Allah, Allah menjadikan sekalian amal itu seperti mana debu-debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan ya. Mana malaikat catat amalan, malaikat catat. Tapi tentang isi hati, Allah yang tahu. Na'udzubillah, tuan-tuan, takut kita. Itulah sebesar-besar rugi di akhirat kelak, tuan-tuan ya. Sebesar-besar kerugian
Bila mana manusia balik kepada Allah dalam keadaan bawa amal yang banyak, tapi amal itu satu pun Allah tak terima, dan akhirnya semua amalan tu, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, Allah sebutkan, faj'alnahu haba'an manthura. Kami menjadikan semua amalan-amalan itu debu-debu. Maksudnya hancur. Berterbangan habis. Allahu akbar. Tuan-tuan menangislah masa tu. Sebab tu tuan-tuan jangan dekat dunia buat selain daripada Allah. Esok di akhirat kelak Allah buat macam tu. Kita tengok amalan kita ni sebesar gunung, bukan kecil, tuan-tuan. Bukan sebesar kereta, sebesar gunung. Pecah. Allahu akbar. Tuan-tuan, nak beramal mana lagi kita? Sia-sianya. Dan kita akan mengakulah kebodohan kita. Maka masa tu Allah akan templak kita. Allah akan kata, bukankah kamu buat perkara ni kerana orang ni? Allah akan jawab balik. Allah dia adil. Dia akan jawab balik kejahilan kita, kebodohan kita. Kenapa kat dunia hari tu kamu buat perkara ni kerana itu, kerana ini? Bukankah telah datang peringatan untuk kamu ikhlas kepada aku? Esok akan berjawab, berhujah dengan Allah. Tapi memang kita tak, sebenarnya hujah yang akan Allah datangkan itu bukan untuk berhujah, untuk menyelamatkan kita kan? Bukan, untuk membuktikan kepada kita yang apa yang kita buat tu benar-benar salah. Itu na'udzubillah, tuan-tuan ya. Jadi pastikan semua benda yang kita buat, jadi isteri ke, jadi suami ke, buat semua kerana Allah. Kita nak sebagai suami ada pahala di sisi Allah, sebagai isteri ada pahala di sisi Allah bila kita benar-benar buat kerana Allah, insya-Allah, tuan-tuan ya. Baik, sekadar itulah perkongsian kita, tuan-tuan. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya menyampaikan kuliah. Mudah-mudahan Allah terus merahmati dan memberkati kehidupan kita dan membaiki kehidupan kita daripada masa ke semasa, menjadikan kita insan yang semakin lama semakin sempurna, dan seterusnya menjadikan kita sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang-orang yang semakin panjang umurnya, semakin banyak kebaikannya, semakin sempurna keimanannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, tuan-tuan ya. Semoga kita berjumpa lagi, tuan-tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum.